Beberapa negeri saat ini terkena musibah banjir membuat banyak rumah terendam, aliran air terpadam dan akses jalan putus. Perkara ini memberi kesan terutama untuk beribadah. Wuduk merupakan aktiviti bersuci yang harus dilakukan ketika ingin beribadah. Namun, situasi banjir menyebabkan susah untuk cari sumber air bersih untuk berwuduk. Adanya forum hari ini untuk membincangkan tentang berwuduk menggunakan air banjir. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan barisan ahli panel yang akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan isu ini. Ahli panel pertama, Cik Umi Nabila. Ahli panel kedua, Cik Salwa. Ahli panel ketiga, Cik Balkis. Ahli panel keempat, Cik Fariha. Dan ahli panel kelima, Cik Haida. Beralih kepada soalan pertama untuk ahli panel pertama. Apakah hukum berwuduk menggunakan air banjir? Sebelum kita pergi kepada soalan yang utama, adalah lebih baik kita mengetahui tentang hukum asal air banjir. Jadi, hukum asal air banjir adalah bersih dan suci. Maka, kita dibolehkan untuk menggunakannya sebagai alatan untuk bersuci. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang utama. Kita boleh untuk beruduk dengan air banjir walaupun air tersebut telah bercampur dengan tanah ataupun lumpur, kerana hukum asalnya adalah bersih dan suci. Namun, jika air tersebut telah dimasuki oleh najis ataupun datang daripada tempat-tempat yang kotor sehingga bimbang akan memudaratkan kesihatan pengguna, maka hukumnya ialah tidak dibolehkan. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Seterusnya, ahli panel kedua akan menguraikan tentang ciri-ciri air banjir yang boleh digunakan ketika berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila air telah mencapai 2 kolah atau 2 tempayan air, maka air tersebut tidak mengandungi najis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis ini, jelaslah bahawa air banjir sebenarnya air yang suci dan tentulah sah digunakan untuk berwuduk. Seperti mana yang dikatakan oleh ahli panel pertama, iaitu Cik Nabila. Adakah terdapat air yang tidak boleh digunakan untuk berwuduk? Ya, terdapat beberapa air yang tak sah digunakan untuk berwuduk. Antaranya ialah air yang tercampur dengan najis sehingga hilang salah satu daripada 3 perkara, iaitu warna, rasa dan bau. Contohnya seperti air banjir yang warnanya seperti hitam atau hijau, bau yang menyengat serta petunjuk lain yang menunjukkan air tersebut mengandungi najis. Seterusnya ada juga air banjir kita sudah ketahui fizikal asalnya yang berpunca daripada air kumbahan dan juga bahan buangan. Soalan terakhir untuk panel kedua adalah bagaimana jika air banjir itu berwarna keruh? Jika warna air banjir itu hanya keruh kerana tercampur tanah ataupun lumpur, ketahuilah bahawa tanah dan lumpur bukanlah sesuatu yang najis. Walaupun kita sebut ia sebagai kotoran, dalam bahasa fiqh kotoran bukanlah sesuatu yang najis. Jadi kita sah guna untuk berwuduk. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua. Seterusnya beralih kepada ahli panel yang ketiga untuk menguraikan syarat keadaan yang membenarkan kita berwuduk menggunakan air banjir. Terima kasih kepada saudari moderator yang cantik molek keketinya yang membawa rasional persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terang lagi bersuluh banyak keadaan yang darurat atau terpaksa kita tempuh ibarat ranjau yang berduri. Macam tu jugalah ketika keadaan banjir. Syarat keadaan untuk berwuduk ketika air banjir mestilah kita ambil berat juga. Jabat Mufti Wilayah Persekutuan ada memberi pandangan bahawa yang sunat seperti berkumur, masukkan air ke dalam hidung tak perlu pun kita lakukan. Saya sendiri pun tak sanggup. Buatlah yang wajib sahaja. Melihat dari perspektif yang berbeza, air tu mestilah yakin suci, dan kalau contoh ada najis berdekatan dengan kita bolehlah jauh-jauh sikit. Takut nanti waktu ambil wuduk, elok je najis tu menyusuh. Okey, kan dah nanya. Tuntasnya, syarat keadaan sebenarnya mengikut keyakinan juga. Ini mengikut kaedah al-yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak dihilangkan dengan syak, yakni keraguan. Renung-renungkanlah. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel ketiga untuk perkongsian tentang tadi. Kita beralih pula kepada ahli panel yang keempat yang akan membincangkan tentang punca dan kesemburuk air banjir terhadap kesihatan. Terima kasih Cik Moderator. Terdapat kajian lepas seperti yang dihasilkan oleh Sharifah Hanis Yasmin, Syed Abdullah, yang menyatakan bahawa air banjir juga terdedah kepada bahan kimia seperti sisa toksik,
Dan tambahan lagi apabila kawasan air banjir tu berdekatan dengan perindustrian dan perkilangan. Hal ini menyebabkan air banjir boleh menjadi sumber kepada pelbagai penyakit bahaya seperti taun, demam, cirit-pirit, muntah dan sakit kepala. Manakala untuk minum, mangsa banjir tidak diharuskan sama sekali untuk minum bagi mengelakkan kemudaratan kepada tubuh badan seperti kematian jika tidak dirawat dan dibersihkan air tersebut terlebih dahulu. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Hebat sungguh pandangan ahli panel. Terima kasih kepada ahli panel keempat. Akhir sekali kita akan beralih kepada ahli panel yang kelima yang akan membincangkan tentang kesimpulan menggunakan air banjir ketika berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali terima kasih kepada Cik Moderator dan semua ahli panel yang telah beri banyak ilmu tentang persoalan bolehkah berwuduk menggunakan air banjir. Seperti yang kita dimaklum, terdapat banyak kepentingan dan kelebihan berwuduk. Justru itu Allah telah memberi banyak peluang kepada hamba-hambanya yang sedang mengalami beberapa masalah untuk kekal berada ke dalam suci dengan adanya rukhsah. Namun terdapat syarat-syarat dan ciri-ciri yang tertentu. Sebab itulah kita di sini bersama-sama berkumpul dengan ahli panel yang hebat untuk membahaskan persoalan yang kian timbul ketika banjir. Wallahualam. Terima kasih pada ahli panel kelima. Masya Allah, hebat-hebat sungguh bahasan ahli panel kita pada hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Maka dengan ini, tamatlah forum kita pada hari ini. Sorry.